Kita ingin bawakan perkembangan dari Sabah pula, mana kita ingin melihat situasi terkini COVID-19 di negeri Sabah bersama-sama yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masdi Manjun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Negeri Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dan seperti mana kita semua sedia maklum, Sabah sekali lagi masih lagi mencatat jumlah kes positif COVID-19 tertinggi, khususnya melibatkan kontak rapat. Jadi boleh Datuk Seri jelaskan perkembangan terkini pandemik tersebut di Sabah? Ya, pertamanya apa yang dinyatakan itu memang betul. Kita masih mencatatkan jumlah positif yang agak memang tinggi sekali. Ya. Semalam 616 dan sebelum itu 1119. Tetapi dalam kita melihat jumlah yang tinggi tersebut, kita juga kita juga harus melihat bahawa kes pesakit sembuh juga di Sabah adalah di antara yang tertinggi di Malaysia. Semalam dicatatkan 780 pesakit telah sembuh dan 10 daerah daripada daerah-daerah di Sabah tidak mencatat sebarang kes yang baru. Daripada 616 kes positif itu, kita juga melihat bahawa 220 kes tersebut sebenarnya datang daripada kes kluster penjara dan juga pusat tahanan sementara. Dan memanglah betul jumlah positif di kalangan kontak rapat masih dianggap rendah dan masih dianggap tinggi, tetapi kita juga melihat kes pesakit yang sembuh yang tinggi serta daerah-daerah yang tidak mencatatkan sebarang kes baru. Inilah kedudukan di Sabah buat masa ini. Ya, baik, dan kita sedia maklum PKPB di Sabah yang berakhir 9 November ini akan dilanjutkan sehingga 6 Disember depan, dan kemungkinan Sabah juga akan dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD bagi mengekang penularan COVID-19. Apa komen Datuk Seri tentang perkara ini? Ya, esok Majlis Keselamatan Negara akan bermusyawarah khas bagi barangkali mengembangkan cadangan PKPD ini. Ini saya fikir harus kita lihat dari segi pelbagai aspek, khususnya orang kata sebagai mempertimbangkan antara hidup dan kehidupan, ya, artinya life and livelihood. Kita melihat bahawa PKPD itu walaupun barangkali cara yang berkesan untuk mengekang penularan COVID ini, tetapi dia juga akan mempunyai impak yang besar kepada ekonomi di sebuah negeri dan Sabah khususnya. Ekonomi kita belum pulih daripada epidemi pertama yang telah diserahkan pada awal tahun ini. Dan kalau kita buat sekali lagi, sudah pasti akan memberi kesan yang cukup berat pada usaha untuk membangkitkan semula ekonomi kita. Jadi saya harap esok apabila dia dipertimbangkan oleh UMKM, semua aspek ini akan diberi perhatian, walaupun perhatian utama haruslah dengan bertujuan untuk mengatasi masalah penularan COVID di negeri Sabah. Baik, dan kita menyentuh juga tentang tabung darah kerana difahamkan tabung darah di beberapa hospital di negeri Sabah menghadapi kekurangan darah yang agak kritikal juga, Datuk Seri. Dan kerana pastinya kebimbangan adalah untuk keluar mendema darah disebabkan penularan pandemik COVID-19 ini. Jadi bagaimana perkara ini dapat diatasi, Datuk Seri? Ya, pertamanya secara purata penggunaan darah kita sekitar 220 unit sehari, ya. Sedangkan buat masa ini orang yang menderma atau jumlah yang kita terima daripada derma orang ramai hanya sekitar 150 unit. Ini bermakna stok darah kita di Sabah ini hanya boleh bertahan sekitar 2 minggu, ya. Itu satu. Kedua juga pada masa-masa yang lalu jumlah penderma darah ini agak tinggi, tetapi masalah COVID ini telah tidak memberi gelakan kepada masyarakat untuk datang untuk menderma darah kerana kekhawatiran dengan jangkitan COVID ini. Jadi barangkali apa yang perlu dibuat sekarang ialah bagi pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan hospital untuk
berusaha untuk menyediakan tempat dan suasana yang selamat dan kondusif, ya, agar masyarakat ingin menderma darah tidak merasa bimbang atau khawatir terjangkit dengan COVID ini semasa memberi atau semasa menderma darah. Saya pikir kempen seperti ini boleh dibuat untuk memudahkan dan memberi rasa keyakinan kepada penderma bahawa semuanya selamat dan boleh datang ke hospital untuk menderma darah. Baik, terima kasih Datuk Seri bersama kita pada pagi ini dalam Sawat Pagi Malaysia. Sekali lagi Datuk Seri. Terima kasih. Ya, baik, jadi kita bersama dengan memang sahabat hari Datuk Seri bersama kita untuk kita berkongsi tentang apa yang terkini situasinya di negeri Sabah. Dan kita bersama dengan Bapak Datuk Seri